Okay. So mana ada lain? Yang korang tengok adalah ni. Turun naiknya. So di mana korang nak detect mana penjual dan mana pembelinya? Faham? Memang saya percaya semua dah belajar SNR, support dan resistance. Yes, support dan resistance ni adalah pelajaran masuk ke dalam bab teknikal. Dia terus dia terjun teknikal. Okay. Apa? Kejap. Buat apa? Baba hok. Baba hok. Nah, charge handphone Baba. Sana. Yes, nah. Pipi. Kejap ya. Nah. Tutup pintu. Nanti Mami marah kan. Main sini je. Duduk sana, tutup pintu. Okey, support dan resistance. Akan tetapi, bila korang hanya memahamkan support dan resistance sahaja, okey, turun naik ni, banyak pula support dan resistance you kena mark. Cikgu, saya dah belajar dah. A dan V, inilah tempat berjual beli. Mampus, habis banyak biru. Cat dia nampak biru je. Dan saya cakap, mana kau nak masuk? Mana kau nak entry? Sebab tu, pemilihan support dan resistance ni, tak semua support dan resistance you kena mark. Tak. Sebab tu, pelajaran yang pertama, you kena belajar adalah nak detect which SNR atau which A dan V, mana satu penjual dan pembeli yang you kena mark, yang perlu kena mark dan yang tak perlu mark. Faham? Ni nak kena belajar ni. Mana satu yang perlu diambil perhatian dan mana satu tak perlu diambil perhatian. Ya So mana satu? A dan V yang perlu korang mark. Pertama, yang saya suka adalah contoh dia sideway. Sideway ni maksudnya market ni sekejap naik, sekejap turun, macam kau ni nak ni, dan bermain di dalam harga yang sama. Ataupun dia ada juga sideway yang tak bermain di harga sama, dia macam ni tapi menaik. Nampak tak? Dia semakin menaik. Tetapi kejap turun naik. Ini pun dipanggil sideway. Ada lagi bahasa dia macam-macam lah. Consolidation lah, apalah, accumulation lah. Saya tak nak bagi korang pening. Saya nak direct je terus. Okay. So, nampak ni? Faham ? Kadang-kadang orang pun ambil perhatian juga ni. Yang tak perlu macam ni. Tengah kompres. Ada yang bahasa dia kompres. Naik dalam keadaan kompres. Padat. Macam tak tentu arah, kosong. Kejap turun naik. Kejap aku nak apa sebenarnya? Tiba-tiba berlakunya momentum. Boom. Naik sebiji. Momentum tau. Naik sebiji. Momentum. Tiba-tiba yang turun pun selepas tu sebiji juga. Fahamkan baik-baik. Tengok sini. Sideway. Tiba-tiba kadang-kadang ianya biasa berlaku waktu open session. Any open session. Asia kah? London kah? US kah? Tiba-tiba momentum. Tanpa memasuknya momentum ni bukan cara macam ni tau. No. Ini terhegeh-hegeh namanya. Ini macam nak tak nak je kau ni. Dia macam tu. Kita nak dia yang macam ni. You feel the beat. Market compress, macam tak ada apa-apa kosong. Tiba-tiba ada perkara yang obvious berlaku, yang luar biasa. Momentum. Bukan terhegeh-hegeh. Sekali lagi saya ingatkan, bukan terhegeh-hegeh. Faham? Okay, kita Tara mau punya
Lepas tu dah elok momentum naik, momentum turun pula dia. Boom. Bukankah ini seller? Bukankah macam contohan, sekiranya dia ada minat sesuatu di sini, dia ada minat harga di sini ni, bukankah macam kalau kau dah minat, saya minat lah nak jual di harga RM10 ni, ambil lah. Okay, jom. Takkan nak terhegeh-hegeh dia nak ambil. Terhegeh-hegeh. Betul tak? Mesti kalau deal dah close dah, dorang dah berguna dah, memang nak dah setuju dah, takkan terhegeh-hegeh nak naik. Betul tak? Ambil lah dalam keadaan momentum. Dan untuk menunjukkan betul-betul tempat tu adanya order, betul-betul adanya minat di 10 ni, takkan kau pun turun terhegeh-hegeh. Faham tak? Okay, sama juga. Balasnya pun momentum turun. Sebab itulah terciptanya kena mak yang tu, zone tu. Faham? Yang obvious lah maksudnya. Tiba-tiba je. Even though kadang-kadang ada shadow panjang kan, macam ni, sebiji, dan turun. Shadow ni pun harga juga. Sebab kalau kita buka time frame kecil, kita akan nampak dia momentum naik dan momentum turun. Sebab itulah dia jadi shadow. Ini pun ni, asalkan dia momentum naik dan momentum turun. Faham? Okay, so perkara yang pertama ni pun you kena pahirkan cara memilih A dan V yang mana yang betul. It's not about valid. It's not mana yang betul, yang perlu korang mak dan yang tak perlu korang mak. Kenapa saya tak berapa suka ataupun gemar ambil yang macam naik ni tergegeh macam. Lepas turun tu pun tergegeh. Tengoklah daily sebelum dia terbang. Dia turun macam mana? Dia turun macam ni weh. Sebab tu saya cakap, ini not a seller, real seller. Ataupun dipanggil seller terpaksa je untuk mencapaikan hajat ke bawah ni. Lepas tu momentum turun and then momentum naik. Tengok gold sampai sekarang dia naik 2000 pip. Tengok weekly pergerakan weekly macam ni weh. Sideway. Nak tahu betul-betul ada order buyer termasuk atau tak, masa dia ambil SNR di sinilah kononnya sini. Momentum naik, momentum turun dan momentum naik. Oh, ini buyer keluar dah. Faham? Semua dah faham? So, inilah yang korang belajar A dan V ni. Ni yang korang belajar ni. Inilah tempat korang akan entry sell. Di sini. Entry buy. Di sini. Faham? Inilah tempat area-area yang possibility-nya, yang win high rate. Yang saya tak cakap 100%, I don't say 100%, tetapi win probability-nya sangat tinggi kalau menggunakan cara yang macam ni, insya-Allah. Faham? So this is very basic to detect which A or V, which support and which SNR yang perlu korang mak. Faham? Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Okay, so bila you dah steady dah marking A dan B, baru kita mengatur strategi, cara permainan dia. Ini weapon pun belum betul cara marking, lagi mau sambung pergi mainan, cara main. Kita tak mau itu. Lepas dah steady, nanti kita akan masuk bab ni. Okay, kita marking. Boom. Memang kita cancel. Okay, bermakna kalau dah 2 kali dah kena reject seller ni, ini tak fresh lagi zone ni. Dan ini masih lagi dipanggil, kalau bahasa SND-nya, supply zone.
Cikgu, kenapa dipanggil supply zone ni? Sebab supply zone lah sebab. Ni tempat. Lepas tu nak mensahkan tempat tu betul-betul ada order ataupun ada ni, ada tindak balas. Yes. Ni, boom. Ni kenapa? Kenapa dia sampai dan turun? Bermakna tempat ni ada sesuatu di dalamnya. Okey, selepas itu tiba-tiba momentum turun dan momentum naik, pam, breakout. Siapa ni? Yang berani-beraninya breakout the supply zone. Berani tak berani dia? Sedangkan di sini pernah ada berlakunya reaction, tindak balas di harga zone ni. Tiba-tiba ada satu gangster, momentum turun dan momentum naik, boom, terus. Dia boleh break out. Dia berani, dia punca segala punca yang break out dan memulakan kenaikan tersebut. So, inilah zone untuk kita nak buy. Dan boleh jadi juga ini adalah zone untuk kita sell kalau dia kena break out dan pull back untuk sell. Sebab ini bukan calang-calang punya zone. Sebab dia berani memecahkan kebuntuan. Faham? So, bab tu dalam bab next lagi lah. Saya tak nak teruskan. Panjang sangat video ni. Nanti korang tidur waktu puasa ni. Okay, saya bagi teaser dulu bab ni. This is very, very